InsyaAllah kita buka tazkirah ataupun kuliah petang InsyaAllah dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati silakan Al-Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga silakan Al-Fadil Tuan Bilal. Seluruhnya pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, para asatizah, ustaz, tuan-tuan guru, alim ulama, jawatan kuasa Masjid Negeri, seluruhnya sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Taala sekali lagi kita dapat bersama pada petang ini insya-Allah untuk kita ni hari yang terakhir untuk saya punya kuliah. Minggu depan akan diganti, akan terbit fajar. Nabi SAW telah bersabda di hadis yang ke 1237 dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, tasahharu fa inna fis suhur barakatan. Hadis ini terima daripada Anas, di mana Nabi SAW telah bersabda, tasahharu, maka naklah kamu bersahur. Sahurlah. Fa inna fi suhur barakah, maka sungguhnya pada sahur itu terdapatnya keberkatan. Pada sahur itu terdapatnya keberkatan. Dan juga ada satu hadis yang membantu hadis ini, itulah hadis pada Abi Sa'id Al-Khudri. Telah berkata ia, qala Rasulullah SAW, as-suhur barakatun fala tad'auhu walau an jara'a ahadukum jar'atan minal ma' fa inna Allah azza wa jalla wal malaikatuhu yusalluna 'alal tan. Sahur itu makanannya berkat. Fala tad'uhu, maka janganlah kamu tinggalkan. Jangan tinggalkan daripada makan sahur. Walau an jar'a ahadukum jar'atan minal ma', sekalipun kamu meneguk akan satu tegukan daripada air. Sekalipun kita teguk satu tegukan daripada air. Fa inna Allah azza wa jalla, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatu, dan juga para malaikat, yusalluna 'alal mutasakhirin, selawat kepada orang-orang yang bersahur, tuan-tuan. Jadi setengah daripada berkat sahur itulah kita imtisaru amrin Nabi, menjunjung tinggi perintah baginda Rasulullah SAW. Di mana Nabi SAW menekankan kita supaya kita bersahur, kerana pada sahur itu ada berkat, kemudian ada pahala. Dia kata, kulluhu ajrun wa sawab, setiap daripadanya ada berkat dan ada pahala. Dan antara berkatnya tadi dia kata, dan juga ianya membantu manusia ataupun kita di atas berpuasa. Fa iza tasaharu kafahu, maka apabila seorang tadi bersahur maka memadainya. Kerana sahur itu biasanya bermula
daripada tengah malam, bermula pada tengah malam sehinggalah apabila sampainya hampir kepada terbit Fajar Siddiq, itulah tempoh biasanya kita bersahur lah macam tu. Dan sebenarnya bersahur tadi dia cover akan yang biasa kita makan dalam satu hari. Biasa satu hari kita makan, biasanya lepas subuh kita akan bersarapan pagi. Lepas tu tengah hari kan mungkin ada minum sikit. Tengah hari kan kita ada makan tengah hari, makanan berat. Petang mungkin kita ada minum petang. Tertarik dan sebagainya kan. Lepas tu sebelum maghrib kan mungkin ada juga yang lapar kan, balik kerja lapar, makan lagi kan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bersahur ila ghurubi syamsi ma'a annahu fi ayami iftar ya'kulu fi awalin nahar wa fi wasatin nahar wa fi akhirin nahar wa yashrubu kasiran. Sahur itu memada kerana sahur ni biasanya dia akan cover sehinggalah terbenam matahari, yang mana biasanya kita akan makan mulai pada pagi sampai ke petang. Ada masanya kita akan makan banyak, ada masa kita akan makan sikit. Wa yashrabu kasiran, dan ada masanya kita akan minum banyak. Berbagai minuman yang kita akan minum. Oleh itu fayanzilullahu barakah fi sahur. Maka lalu Allah Ta'ala menurunkan keberkatan kepada sahur itu. Lalu diturunkan berkat kepada sahur itu. Kan? Sehingga memadai daripada terbit fajar sehinggalah kepada terbenam matahari. Dan sahur juga hasilnya perbezaan antara Islam dan puasa ghairul muslimin, wa annahu yasulu bihi tafriq baina siyamil muslimin wa siyamil ghairil muslim, dia kata. Dan dengan sahur juga dapat membezakan antara puasa kita dengan puasa orang yang bukan Islam. Di mana ahli kitab biasanya mereka berpuasa menggunakan pisahar, tapi mereka tak makan waktu sahur. Ni orang Yahudi lah cara dia berpuasa, bezalah kita dengan Islam ni. Di mana orang Yahudi ni mereka berpuasa daripada separuh malam, yang mana mereka makan sebelum sampai pada 10 malam mereka makan, tapi bila sampai waktu sahur mereka tak makan. Jadi kita Islam ni makan waktu sahur untuk kita membezakan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Macam tu. Dan disunatkan pula mentakhirkan sahur. Sunatkan kita mentakhirkan sahur. Wazalika bi anna yatasahharu qabla al-fajri bi qalil liyakuna 'ala al-siyam. Dan kerana demikian bahawa naklah bersahur sebelum fajar, sedikit daripada sebelum fajar, supaya dapat membantunya dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dalam kitab Mughni Muhtaj bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bi kailulati an-nahar ala qiyamin laili. Naklah kamu membantu dengan makan sahur untuk kamu berpuasa pada siang hari, dan naklah kamu tidur kailullah, nama dia. Wa bi kailulati nahar, dan nak kamu tidur kailullah siang ala qiyamil lail, di atas berdiri pada waktu malam. Jadi maknanya sampai kita bersahur, kemudian kita pula disunatkan kita tidur sebelum daripada solat zuhur. Namanya tidur kailullah. Tidur kailullah. Baik. Ada beberapa nama yang hampir serupa dengan kailullah. Ar-raha qabla zawar walau bila min naumin. Kailullah ini ialah rehat sebelum gelincir matahari walaupun dengan tanpa tidur. Ini ada satu pendapat lah. Maknanya rehat sebelum gelincir matahari, kita tidur sebelum daripada gelincir matahari ataupun sesudah daripada gelincir matahari.
Kalau tidur pada awal siang namanya Ailullah. Ain. An-naumu fi awlin nahar. Ini sebut dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam syarahnya itu dia kata An-naumu fi awlin nahar, tidur pada awal siang namanya Ailullah. Wa huwa al-faq, dianya bermakna fakir. Dianya bermakna fakir. Semana kalau tidur waktu pagi itu maknanya mempusakai kepada fakir. Gitu. Kemudian kalau tidur ketika duha namanya Failullah dengan huruf fa. Tadi dengan huruf ain. Sekarang huruf fa. Failullah maknanya futur. Futur ni makna lesu lah. Lesu, merahsiakan lesu. Kemudian kalau tidur pada akhir nahar, fi akhir nahar, Ghairullah maknanya tidur pada akhir nahar, maknanya pada petang-petang kan. Zakat nak senja tu tidur. Kan? Tidur. Berkeruh tidur kan. Okey, nah dianya yurisul halal. Hilak. Maknanya sesungguhnya banyak tidur itu innaka satanaum ghairul mahmudah. Sesungguhnya banyak tidur itu bukannya benda yang baik, dia kata. Tetapi dianya membawa banyak kerosakan. Sama ada daripada sudut ukhrawi ataupun daripada sudut duniawi. Kenapa? Kenapa tidur ni banyak merosakkan dari segi duniawi ataupun ukhrawi kita? Disebut dalam kitab ni, dia kata fa'innahu yurisul ghaflah. Kerana banyak tidur ni mewarisi akan kelalaian. Wasyubhah, dan banyak kesyubhat, benda syubhat. Kemudian merosakkan emosi. Dan juga psikologi ni tak baik Kemudian wayak sirul balgam, membanyakkan balgam. Kemudian wayata'afu ma'idah, melemahkan akan perut. Kemudian memberi busuk kepada mulut kita. Busuk pada mulut lah. Ini antara kesan-kesan daripada banyak tidur tadi. Wa hadza fi naumi fi ghairi waqtu asri wa subhi. Ini kalau seandainya tidur pada selain daripada waktu asar dan juga waktu subuh. Wa amma fihima, adapun tidur pada waktu asar. Insya-Allah. Kita kembali pada hadis tadi. Kemudian ada satu hadis sebutkan bahawa waqala Nabi SAW, salah satu min akhlaqin nubuwah, ada 3 perkara termasuk dalam akhlak para nabi. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan dengan berbuka. Wa takhirus suhur, mentakhirkan sahur. Wa wada'ul yamin ala shimal fi solah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Letakkan tangan kanan dan tangan kiri di dalam solat. Baik, kemudian kita masuk hadisnya daripada Zaid bin Sabit. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu qala tasaharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salah. Kuntu kam kana bainan azan wa sahur. Qala kadru 50 ayah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah muazzinani Bilalun wa Ibnu Ummi Maktum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'azzana Ibnu Ummi Maktum. Qala wa lam akun bainahuma illa ayyanzila summa qama ila salah. Kemudian selepas kami sahur, kami mendirikan sembahyang. Lalu aku berkata, mana Zaid berkatalah ataupun bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kam kana bainal azan wa sahur, berapakah jarak antara azan dengan sahur? Berapakah jarak antara azan dengan sahur? Qala, berkata ia, kadru 50 ayat, kadarnya ialah 50 ayat. Kadarnya ialah 50 ayat. Kemudian daripada Ibnu Umar, qala, berkata ia, kana li Rasulillah sallallahu muazzinani, adalah bagi Nabi itu ada dua orang muazzin. Nabi ada 2 orang muazzin. Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Ibnu ataupun Abdullah bin Maktum, dia ni seorang yang buta. Qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW pun bersabda, inna Bilal, sesungguhnya Bilal berazan ia pada waktu malam. Bila azan oleh Bilal,
fakulu washrabu, maka naklah kamu makan dan kamu minum. Hatta yu'azina Ibnu Ummi Maktum, sehingga azan pula oleh Abdullah bin Maktum. Qala, kemudian seorang naik dan akan turun. Men. Berkata oleh syarah ini, dia kata, pada hadis ini kat ujung tadi terdapat walam yakun bainahuma illa ayunzila hadza wa qur hadza. Dan tidak ada di antara keduanya melainkan bahawa seorangnya tadi dia akan turun dan seorangnya akan naik. Seorang naik dan seorang turun. Jadi dalam hadis ini disertakan akan lafaz hadis. Tetapi lafaz ini adalah lafaz syaz. Laisat bi sahih. Lafaz ini bukannya lafaz yang sahih. Cuma ditambah di bawahnya. Jadi hadis ini sebenarnya samai kepada hatta yu'azina ibn Abdullah bin Maktum, sehinggalah azan oleh Abdullah bin Maktum. Sedangkan lafaz qala walam yakun bainahuma ni ialah lafaz syaz. Laisat bi sahih, dia ada ini lafaz sahih. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW sehinggalah azannya Abdullah ibnu Maktum, dianya sudah cukup menjadi dalil di atas bahawa sesungguhnya antara azan dengan sahur itu terdapatnya perbezaan yang luas. Gitu. Terdapatnya perbezaan lagi sas. Jadi kita tak boleh berpegang dengan hadis ini. Pada lafaz di bawah lah. Lafaz bawahnya tak boleh, tapi yang di atas tu boleh, yang belah atas boleh dipegang. Macam tu. Ini kata daripada syarah dia. Baik, kemudian waqad baina Zaid bin Sabit, dan sungguh telah menjelaskan oleh Zaid bin Sabit ketika disebutkan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersahur. Kemudian lepas Zaid bin Sabit bersahur dengan Nabi, kemudian lalu mereka pun mendirikan solat. Kemudian jarak antaranya ialah kadarnya 50 ayat. Walam yakun bainhuma illa qadra 50 ayat. Tidak ada di antara keduanya tadi masa tadi, antara mereka bersahur dengan azan itu kadarnya ialah jaraknya 50 ayat, 50 ayat. So 50 ayat ni macam mana jarak dia? Ni menjadi persoalan lah. Macam tu. Ayat 50 ayat. 50 ayat yang macam mana? Separuh daripada kitab dia kata 50 ayat yang pertengahan. 50 ayat yang pertengahan. Tidak panjang dan tidak pendek. Jangan terlampau panjang dan jangan terlampau pendek. Itulah ayat yang pertengahan. Daripada min asyara daqaiq, daripada 10 minit ila rubu' as-sa'ah, sehinggalah 1/4 jam. Tak sampai sejam lah, 1/4 lah. 1/4 daripada 10 minit sehinggalah kepada 1/4 jam. Itulah jarak dia. Jarak masa di antara sahur, sahur sehinggalah kamu imsak. Imsak tu menandilah, menandi pada makan dan minum. Macam tu. Baik, iza qara'al insan qira'atan murattalatan au duna zalika. Apabila seorang tadi membaca akan ayat Quran secara murattal. Kan? Murattalatan. Dibaca secara murattal. Au duna zalika, ataupun selain demikian. Cuma ayat pertengahan. So ayat yang pertengahan, ayat yang tidak terlampau panjang dan tidak terlampau pendek. Wa hadza yadullu ala anna Rasulullah sallallahu yuakhiru sahur. Ta'khiran baligan. Dan di atas ini menunjukkan di atas sesungguhnya Rasulullah SAW mentakhirkan sahur. Akan sampai tak ada sampai pada terbit fajar. Itu masih ada lagi luang lah. Itu. Cuma kalau kita kadang-kadang buat tak roti je macam tu. Kadang dah azan pun mengunyah lagi tu. Dah azan pun mengunyah lagi. Dia dah masuk waktu syak lah. Tapi kalau kita rasa azan tu terus stop lah. Dan kalau dah azan tu terus stop, tak boleh makan tu. Macam tu. Dia dah masuk waktu syak. Waktu ragu tu kan. Malahan yang sepatutnya kalau boleh kita berhenti 10 minit. 10 minit sebelum daripada azan itu kita dah berhenti dah. Kita dah imsak dah gitu. Min asyara daqaiq ila rubul sa'ah. Mana daripada 10 minit sehinggalah kepada
1/4 jam. Macam tu. Itulah waktu yang ditekan kepada kita. Dan dalam bab sahur. Baik, kemudian daripada Umar bin As, dia kata, anna Rasulullah SAW qala fadlu ma baina siyamina wa siyami al-kitab aklatus sahur. Kelebihan barang di antara puasa kami dan puasa Alkitab, kadang makan pun kadang-kadang nafsi-nafsi. Kadang makan dengan rumah pun nafsi-nafsi. Apalagi kalau jenis orang bekerja, makan dengan anak-anak pun nafsi-nafsi. Makan tak sama. Bila ada macam ni puasa ni tuan-tuan, kita ada orang kata sahur secara jema'i, sepuluh ramai-ramai anak-anak. Sonok tak? Sonok. Kemudian bila buka pun buka secara jama'i. Kalau bukan puasa nak makan sama pun susah. Masing-masing sibuk. Kadang seorang pergi kerja, seorang balik kerja. Seorangnya pergi kerja ayah, pergi kerja anak ke sekolah. Jadi tak dapat nak bersamalah dalam bab makan ni. Susah kan? Kalau dapat makan sama pun mungkin hari minggu lah, hari cuti, Sabtu Ahad dan sebagainya. Jadi bila dalam bab kita bersahur ni, dalam bab puasa ni tuan, kebiasaan akan ada secara iftar jama'i, dan kita ditekankan sahur secara berjemaah dan sebagainya. Kerana kat situ juga tuan-tuan sebenarnya ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi. Baik, kemudian hadis yang kedua dalam bab kelebihan daripada Sahlal bin Sa'ad, di mana Nabi SAW telah bersabda, senantiasalah manusia itu tuan-tuan berada dalam kebaikan. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mana dia bersegera kepada bersahur. Tapi bersahur tu jangan sampai lah orang kata belum masuk maghrib ni dah sahur. Macam ada isu hari tu kan, azan copet warna 5 minit lagi belum masuk lagi dah azan. Bila dah azan, sampai ke terpaksalah keluarkan orang kata fatwa pula. Kalau fatwa yang keluar hari tu, maknanya puasa batal lah. Puasa batal. Kalau kita maknanya kita berbuka 5 minit. 5 minit sebelum daripada azan. Hari berlaku di Sabah. Maknanya belum masuk lagi dah azan. Lepas tu orang kampung pun sono dah azan dah, makanlah. Sepatutnya kita tak bolehlah hanya bergantung pada azan sebenarnya. Mungkin kadang Bilal kita tu mungkin tersilap tengok jam dan sebagainya. Mungkin Bilal tu mungkin lapar benar ke. Lapar benar ke Bilal tu sampai copet benar azan ni. Jadi manusia lah biasanya kadang-kadang ada berlaku kesilapan gitu, tak dinafikan. So maknanya kalau seandainya berbuka sebelum daripada waktunya, maka dikira puasa itu adalah batal dan puasa itu naklah diganti. Cuma maknanya tidak berdosa lah. Cuma tak berdosa lah sebab bukan disengajakan dalam bab tadi. Dia tak dikira berdosa. Cuma puasa tetap batal. Dan kena ganti tuan. Masya-Allah. Baik. Kemudian satu lagi hadis daripada Abi Atiyah pula. Qala dahatu ana wal masruq ala anha. Faqala laha masyru' rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kilahuma lam ya'luna an khairi. Ahaduma yu'ajilul maghrib wal iftar wal akharu yu'akhirul maghrib wal iftar. Rasulullah SAW yasna'u wa kama qala Rasulullah SAW. Hadis yang kedua daripada Ibnu Atiyah, berkata ia, dahaltu ana wal masruq ila Aisyah. Satu hari aku masuk bersama dengan seorang lelaki bernama Masruq kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Faqala lahal Masruq, maka berkatalah baginya oleh Masruq, rajulani min ashabi Nabi sallam, terdapat dua orang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya tidak pernah lepas daripada berbuat kebajikan. Jadi mereka tadi mengadulah pada Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah,
ada dua orang laki-laki ni, mereka ni berdua ni memang selalu buat kebajikan. Ahaduhuma yu'ajjilul maghrib wal iftar. Salah seorang pada keduanya biasanya mereka akan bersegera solat maghrib dan juga. Kemudian laki-laki yang kedua pula yu'akhirul maghrib wal iftar. Laki-laki yang kedua mentakhirkan maghrib dan mentakhirkan berbuka. Faqalat, maka berkatalah Aisyah, man yu'ajjilul maghrib wal iftar. Siapa dia yang mensegerakan? Jawapan daripada Aisyah, qalat, berkata Aisyah, hakaza kana Rasulullah sallallahu yasna'u. Demikianlah adalah Nabi SAW tadi melakukan akan demikian. Jadi dalam hadis ni tuan, nak sebut pada kita berkenaan dengan ada dua orang laki-laki yang berbeza dari segi amalan dia. Dan dua-dua ini merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang pertama tuan, dia mentakhirkan berbuka, kemudian mentakhirkan solat maghrib. Sedangkan lelaki yang pertama tadi, dia mensegerakan solat maghrib dan juga mensegerakan berbuka. So di antara kedua tadi, manakah yang lebih baik? Mana lebih baik, sama ada berbuka dahulu dengan solat maghrib dahulu, ataupun mentakhirkan berbuka dengan mentakhirkan solat maghrib. Faqalat Aisyah, maka berkatalah Sayyidatina Aisyah, dengan haza, siapa dia kata. Maksud siapa dia itu siapa yang bersegera tadi. Siapa, ya ada dua kan? Siapa yang bersegera berbuka dan siapa yang bersegera solat maghrib. Qalu, lalu mereka berkata, Abdullah ibni Mas'ud segera berbuka. Dan Nabi juga bersegera untuk solat maghrib. Fa hazihi sunnatun fi'liyah. Dan ini merupakan salah satu daripada sunat perbuatan. Wa tadullu ala anna afdal taqdim iftar. Dan ditunjuki di atas bahawa sesungguhnya yang paling baik ialah mendahulukan berbuka. Yang paling baik ialah kita mendahulukan berbuka, lepas tu kita cepat solat maghrib. Tapi banyak di kalangan kita ni dahulu berbuka, solat maghrib lambat. Banyak berlaku begitulah. Sebab apa? Dah konyang kan, nak menung dah dulu kan, saokok dah dulu. Ni yang biasa kan, yang jenis saokok ni macam minta maaf lah kan. Bagi yang saokok ni maknanya lepas makan dia akan tarik dulu lah. Lepak dulu kan, kan dah honap kan ustaz, bos sembahyang gitu kan. Itu ni kebiasaan lah kalau kita. Tapi sebenarnya itu bukan cara yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang terbaik ialah dengan berbuka. Segera berbuka, lepas tu segera solat maghrib. Kita buka dengan air ke, dengan tamar ke. Kalau di Mekah itu dengan air Zam-Zam. Buka dengan air Zam-Zam kan. Lepas tu dengan tamar dan sebagainya. Dan barulah dengan air, dengan beberapa teguk daripada air tuan-tuan. Masya-Allah. Itulah tadi tuan-tuan perkongsian yang dapat diberikan kepada tuan-tuan dan puan. Dengan mudah-mudahan dengan perkongsian tadi insya-Allah akan sikit sebanyak akan menambahkan ilmu kita dan juga menambahkan ilmu saya lah. Samping dapat meningkatkan takwaan kita kepada Allah Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala menerimalah akan puasa Ramadan kita insya-Allah, dan ibadah kita, tarawih kita, witir kita kan, dan bacaan Quran kita insya-Allah, tadarus semua lagi lah, dan juga pahala sedekah kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan-amalan soleh insya-Allah yang kita telah lakukan pada bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah akan minggu depan akan ditukar pula dengan ustaz yang lain insya-Allah. Dan minggu-minggu yang seterusnya lah ada berapa orang, 3 orang lagi ustaz. Insya-Allah. Itu saja, wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shadiqa wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wasi'ana fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin wa barik lana fi syahri ramadan wa balighna lailatul qadr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karimur rahim tuhibbu afwa fa'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
alhamdulillah lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana